lain teruk. Sekejap. Dia take time sikit kot. Dia nak appear dekat channel. Sekejap saya pun nak cari satu lagi merchandise sekejap. Alright. YouTube Tapi ini nanti kalau kita live dari YouTube dia barakam terus ke apa mana? Dia barakam terus tu maksudnya ialah orang boleh tengok lah. Okay. Jadi. Dalam YouTube masih lagi yang lama. Jadi tak ni letak on air lagi. Wah, kenapa saya tidak nampak ni? Oh, okay, alright. Kita nak dalam YouTube macam mana saya dah masuk ke YouTube, mana nak pergi ke page ni Nas. Live. Cik ambil search je. Search Search MB ke Advance. MB Advance. Kita dah pergi ke page Advance. Nak pergi ke Cik Amir scroll kat bawah tu, lepas tu nanti Cik Amir akan nampak kita punya poster kita yang hari ni, yang professional tu Cik Amir tekan kat situ. Sekarang ni dia tengah ada video. Okay, nampak video. Ada. Tapi suara kita ada masa video. Dalam video tu apa suara Nas? Tak ada pun. Tak dengar. Dalam video pun dia tak Dia dengar lambat suara je. kita. Oh ya. Tapi dia macam dia slow sikit lah. So dia tak clear sangat. Tapi boleh dengar lah. Mana dekat dalam Facebook ni? Kat YouTube. Dengar suara Ada. Dalam YouTube pun ada dengar suara kat belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi diucapkan kepada anda semua warganet. Okay, sekarang ni anda bersama dengan kami UMP Advance bersiaran langsung 4 Julai 2021. Anda bersama saya Farzni Muhammad dan saya harapkan semua urusan anda dipermudahkan.
Okey, insya-Allah hari ini kami nak kongsikan bersama anda semua dengan pelbagai inspirasi, motivasi dengan topik yang agak menarik iaitu pembelajaran Tapi sepanjang kuliah. dalam YouTube ni keluar nama Aidayu. Ya. Ha, Dengar ke tak suara saya? suara dengar. 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 Oh, Tadi pasal apa keluar nama Aidayu dalam sini? Ha. Okey, maksudnya tak. Saya tak mute sebab saya nak bercakap ni. nanti semua kena mute lah kot, kan? Nanti semua kena mute. Okey. So nanti patutnya kalau tengah live ni kena silent lah Okey, yes. Siapa yang host ni nanti Yang host Zoom ni? Awak akan host Zoom. Nanti awak mute kan In case kalau tak perasan awak mute kan Oh tak. Maksudnya awak mute kan je suara-suara ni. Sebab kita kan kita akan bercakap dari earphone kan? Yes. Okey, alright. Tapi sebelum tu sebagai pembuka tirai untuk sesi kita pada hari ini, jom kita saksikan dulu video ni. My name is Faisal Rosali. I work as a senior after sales manager in one of the leading European brands in Malaysia. When you work as in the after sales, you involve a lot in with people and the operations, so your time are mostly occupied. And I've always been taught about life is about riding a bicycle. So I don't want to get off of the bicycle, so I have to keep moving. And UMP provides me the solution, in particular of convenience, and it suits me well. So UMP the best. Thank you. Hai, selamat tengah hari. Nama saya Muhammad Syukri Abdul. Saya seorang pengurus di Institut Komando, pengurus bahagian dari latihan dan juga perhubungan corporate. Jadi program ini, program Master Executive ini yang dianjurkan pada UFP ini bagi saya sangat menarik dan juga boleh disesuaikanlah dengan jadual waktu masa saya bekerja. Jadi saya rasa sangat interesting program ini dan saya sangat bersemangatlah untuk meneruskan sehingga saya dapat komplit dan bergraduat nanti. Saya bagi saya ucapan tahniah dan terbaik kepada UMP. Nama saya Asrul Effendi Mokhtar. Panggil saya Asrul. Saya dah berada dalam industri otomotif especially dalam lebih kurang 24 ke 25 tahun. Sekarang saya memegang jawatan sebagai Senior Manager di Naza Euromotor. Berkenaan dengan kursus yang saya ambil hari ini, dia sangat-sangat berbaloi dan sangat-sangat diperlukan sebab pengalaman dah ada, sedikit qualification dah ada daripada mula. Kini saya tekuk tambah dengan mengambil master untuk memperkukuhkan lagi saya punya perjalanan kerjaya saya dengan ditambah dengan ada master walaupun dia sekadar executive. Tapi bagi saya berharga sebab untuk melangkah dengan lebih jauh dalam industri, tak semestinya dalam industri otomotif, dalam apa jua industri, dengan berbekalkan master eksekutif, insya-Allah dia akan jadi lebih baik lagi. Dan berkenaan dengan Security Resources, ini adalah satu konsultan yang menjadi orang tengah untuk mengelolakan program ini dan secara peribadinya saya sangat berpuas hati dengan apa yang telah dilakukan oleh Security Resources, telah membawa saya dan juga rakan-rakan saya untuk terus maju ke hadapan, insya-Allah. Setelah apa yang anda saksikan tadi, apa komen anda semua? So menarik ke tak? Untuk tahu lebih lanjut berkenaan dengan program ni, pastikan anda semua bersama dengan kami sampailah ke hujung sesi diskusi ilmiah ini berlangsung. Okey, jangan lupa untuk ikuti kami di laman Instagram UMP Advanced Education, Facebook UMP Advance. Okay, penonton semua boleh share, boleh komen dan like untuk sesi kita pada hari ini. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube channel kami di UMP Advance. Okay, semoga perkongsian kita ini bukan hanya bermanfaat pada kita tapi malahan pada ribuan penonton di luar sana, insya-Allah.
Okey, jadi tanpa buang masa, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli panel jemputan kita. So, hari ini kita ada 3 orang ahli panel jemputan bersama-sama dengan kita. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada ahli panel jemputan kita kerana sudi meluangkan masa hujung minggu bersama-sama dengan kita. Okey, insya-Allah banyak benda yang kami nak kupas dan kongsikan kepada anda, dan pastinya banyak juga input yang anda semua akan perolehi sepanjang berlangsungnya sesi ini. Okey, baiklah, saya nak memperkenalkan ahli panel kita yang pertama, iaitu Tuan Haji Amirul Ahmad, selaku pengurus besar di Jabatan Pengurusan Profesional dan Pendidikan Fleksibel UMP Advance. Okey, beliau merupakan subjek matter expert dalam pelaksanaan program akademik pembelajaran sepanjang hayat. Okey, atau saya akan panggil selepas ni PHS lah. Okey, selain itu beliau juga merupakan certified trainer for Train the Trainer. So slide ni saya kawal nak tanya tu macam mana? Saya kawal. Okay, ada plan B. Kalau plan B, kalau katakanlah macam saya lambat, dia loading kat sini kan. So, minta tim teknikal pancar lah, benda ni boleh? Dia dah nampak Dah, ada. Alright. So, saya untuk Cik Amit, saya rasa untuk yang plan B, kalau ada masalah dekat skrin saya, so tim teknikal akan tembak slide ni, bro. Cik Amit, boleh? Get ready kan. Komen saya rasa elok seorang je yang control slide supaya lebih smooth lah. Mungkin tim teknikal boleh control lah kot slide. Pandangan saya lah. Navi Okey. Boleh. Okey, untuk yang ni saya ataupun saya nak share terus dalam kita punya group tak, supaya nanti boleh tengok macam mana dia punya perjalanan, boleh? Sebab Saya tembak tak? Fira perlu apa cakap? nak kena Masa tu kan? Transition tapi yang control slide tu nak kena ni lah, apa ni, make sure connection internet semua tak ada jerk lah. Bagi pada Nas connection rumah saya pukul 11 tu macam semua orang dah sedia maklum. Boleh saya try. Bukan line, ayo. Bukan sebab lain, sebab connection rumah saya ni dia peak hour tu dia memang teruk. Tak, sekarang Ayu guna apa? Unify ke apa? Unify tapi bukanlah yang 300 tu. Kena guna Unify yang mahal, yalah. Dia loud je. Ya. Bukan saya nanti dah tu saya nak pindah ni Cik Amit. Nanti kan nak masuk nak keluar susah. Ya. Pindah duduk ke Samandar Raya ke? Tak lagi udu. Boleh jadi. Alright. So cuba Dalam YouTube ni. Saya ada tembak dalam group kita slide. Boleh tembak tak nak tengok? Ada satu. Fira ada sebenarnya slide tu. Fira boleh bagi kepada Nas. Slide yang saya hantar tu. Sekejap. Saya download jap. Jap Boleh. Dia takutnya. Good. Okey dah. Boleh dah. Nas dapat buka tak? Boleh dah. Okay. Saya dah buka slide. Nak saya share ke macam mana? Ketunggu hint dari Cik Niro. Nah.
Apa dia? Supaya saya macam ni, saya sama macam konsep Asia tadi. Bila saya jadi panel, saya nak menumpukan terhadap apa yang dibincangkan. So Nasrul akan control je slide berdasarkan saya punya slide sequence tu lah. Kalau saya control slide, saya risau nanti bila saya cakap saya nak tekan preview dan sebagainya, problem bagi saya. Boleh kan Nasrul kan? Macam Cik Nabi mention tadi lah, seorang yang kawal. Boleh. Sekejap. Kenapa? Aku tak ada keluar kat skrin ni. Sekejap. Zoom saya ni. Saya tak boleh full screen pula saya punya Zoom ni. Benda-benda macam ni lah kita nak tengok dari segi apa? Kelancaran je nak tengok. Kelancaran dia. Sekejap. Tapi Cik Amir dalam YouTube, Ya. memang nampak zoom ni, tak nampak slide lagi tu. Dalam YouTube kita nampak, kita tak nampak yang kita nampak semua tadi macam kita buat hari tu kan. Tak nampak lah yang nampak yang zoom je. Betul. Tapi Cik Amir dalam YouTube. Tak dengar Amirul? Dengar. Kita nak start balik ke macam mana? Boleh start. Okay. Saya tutup stop share dulu. Ya. Mas, tanya balik Mas, soalan last tu. Okey. Saya nak ulang balik perkenalan tu. Maksud dia, Assalamualaikum Tuan Haji, terima kasih kerana bersudi. Bla 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 tu. Alright, okay. Assalamualaikum dan selamat datang saya ucapkan kepada Tuan Haji. Apa khabar? Baik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Fazli, moderator program bagi sesi webinar pembelajaran sembahyang hayat berjaya dalam kerjaya. Saya ucapkan terima kasih kepada Encik Suria Sangkaran, Ketua Program Eksekutif Dream Street Restoration Sdn Bhd. Haji, sekejap. Sebenarnya ni sesi perkenalkan ni je dulu. Lepas tu nanti baru masuk slide tau. Saya tahu. Okey, so Haji nak masuk terus ni. Saya nak masuk terus. Maksudnya okay. Saya nak kalau hint untuk saya buka slide tu ada tak? Bila Haji cakap terima kasih, yang ni tak, kalau ikutkan yang saya cakap tadi ni tak masuk slide lagi. Yang kita masuk slide saya Okey. Kalau macam tu kembali pada Faz balik lah. Maksud dia saya perkenalkan panel dulu Okey, boleh. Lepas tu bila saya dah cakap kita nak bincangkan lebih lanjut ni, saya nak ajukan soalan ni dengan konsep apa semua. Lepas tu dipersilakan Haji masuk, dia cakap terima kasih, pancar terus. Okey, jap. Boleh. Sekarang ni saya perkenalkan dulu ya. Haji, kalau yang saya cakap Assalamualaikum, selamat datang, saya ucapkan Tuan Haji, apa khabar? Haji cakap khabar baik, terima kasih, cik, tu je. So tak perlu panjang lebar lah. Sebab kita nak shortagekan masa. Okay, so saya start lagi Faz, tapi tak dengar sangat suara Faz. Saya problem. Tak, jap saya volume up kan suara.
Macam kat kuat Fas, macam kau jerit tu dekat office tu. Ada pula saya jerit kat office. Okey, so saya start Okay, right, clear. Macam tu bro, clear. Vokal tu kena lontar vokal. Jangan cakap macam cakap dengan selimut tu Fas. Okey, Assalamualaikum dan selamat datang. Saya ucapkan Tuan Haji, apa khabar? Baik, Puan Fazli, moderator kita pada hari ini. Assalamualaikum semua. Okey, seterusnya ahli panel kita yang kedua iaitu Encik Surya Sangkaran. Okey, beliau merupakan Sekejap. Okey, boleh tak macam ni? Cik Surya tu Rizwan, Navi tu Cik Lim. Okey, boleh. Boleh. Ada respon tak? Nanti menyampuklah sikit . Okey, saya teruskanlah. Okey, seterusnya ahli panel kita yang kedua iaitu Encik Surya Sangkaran. Okey, beliau mempunyai pengalaman lebih 32 tahun dalam latihan dan pembangunan perniagaan komersial. Okey, beliau merupakan certified trainer Honda, Proton dan Volkswagen serta merupakan konsultan automotif. Okey, selain itu beliau terlibat dengan Proton R3 Motorsport Commercial Business Development. Beliau sekarang sebagai Technical Director Dream Street Restoration Sandian Berhad dan tak lain tak bukan beliau merupakan alumni program pembelajaran sepanjang hayat UMP Advance tahun 2020. Selamat datang saya ucapkan Cik Surya, apa khabar? Khabar baik Puan Moderator, Puan Fazni ya? Ya, terima kasih. Khabar baik. Terima kasih. Okey, dan ahli panel kita yang ketiga, Encik Lim Po An. Okey, beliau berkhidmat di Vitaj Communication Malaysia Sandian Berhad sebagai eksekutif jurutera. Okey, beliau mempunyai pengalaman 33 tahun dalam industri pembuatan. Okey, beliau juga mempunyai pelibatan yang sangat aktif dalam persatuan dan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Beliau juga tak lain tak bukan merupakan alumni PHS UMP dan telah berjaya merangkul anugerah profesional pembelajaran sepanjang hayat UMP 2019. Okey, selamat datang juga saya ucapkan kepada Mr. Lim. Apa khabar? Halo, selamat petang semua. Terima kasih UMP Evan, terima kasih moderator. Saya Lim Po Ing. Salam perkenalan. Okey, tu dia. Okey, oleh itu sebelum saya nak memulakan perbincangan kita pada hari ini, izinkan juga saya mengupas dan berkongsi sedikit tentang topik perbincangan kita pada hari ini iaitu pembelajaran sepanjang hayat berjaya dalam kejaya. Okey, apa yang penonton semua faham dengan pembelajaran sepanjang hayat ni? Okey, kalau tanya saya lah, apa yang saya faham, pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning ni merujuk kepada proses memperoleh pengetahuan dan mempelajari kemahiran baru sepanjang hidup anda. Okey, di mana ianya tak mengenal batas usia dan juga halangan masa lah. Okey, bagi menjawab persoalan ini dengan lebih terperinci, saya nak ajukan soalan ni kepada ahli panel pertama kita iaitu Tuan Haji Amirul. Okey, pada pendapat Tuan Haji lah, apa yang dimaksudkan dengan konsep, falsafah, program pembelajaran sepanjang hayat ni dan boleh tak Tuan Haji terangkan juga apa produk yang UMP Advance tawarkan? Dipersilakan. Okey, slide masuk. Bila Haji dah bersuara tu masuk terus slide. Ya, yang ni terus ni. Okey, alright. Terus pergi kepada slide nombor 2 tu. Okey, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Fazni, moderator bagi sesi webinar hari ini. Next slide kot. Terus pergi ke slide. Izinkan saya membuat perkenalan. Bila saya cakap perkenalan, maksudnya next slide. Perkenalan dengan UMP. Untuk makluman hadirin webinar, UMP adalah salah satu universiti di bawah Malaysian Technical University Network yang memfokuskan terhadap penawaran program akademik, teknikal dan kejuruteraan. Lokasi UMP adalah di Pekan dan kita juga ada satellite campus di Gambang yang mana dari segi kedudukannya adalah strategik dan berhampiran dengan zon-zon perindustrian otomotif, industri kimia dan industri pembuatan. Seterusnya saya pergi kepada perkara berikutnya. Okey, slide berikutnya. Ini terus dah tembak slide berikutnya kot. Yes. Saya izinkan saya membuat penerangan berkenaan dengan UMP Advance. UMP Advance adalah entiti yang diamanahkan oleh pihak Universiti Malaysia Pahang untuk melaksanakan
pelaksanaan program pendidikan sepanjang hayat, yang mana buat masa ini kita ada 5 kluster program. Satu adalah program perdana di mana bagi kemasukan ke peringkat program pra-diploma, asasi kejuruteraan dan diploma melalui program masuk UMP secara terus. Untuk makluman hadirin sekian, kita juga sedang membuka untuk permohonan kemasukan ke program asasi dan diploma masuk UMP secara terus, dan sistem akan tutup pada 3 hari bulan Julai 2021, dan ini terbuka kepada lepasan SPM dan staraf. Kemudian kita ada satu kluster program berikutnya, iaitu program pembelajaran sepanjang hayat. Yang ini adalah program yang telah kita mula laksanakan bermula pada tahun 2008 sehingga sekarang, dan kita telah mempunyai alumni berjumlah 5,300 orang di seluruh Malaysia, dan program kita bermula daripada peringkat sijil profesional, diploma profesional, bachelor eksekutif dan master eksekutif. Manakala kluster program berikutnya adalah program pembangunan kemahiran dan kompetensi, yang mana kita melaksanakan program khusus jangka masa pendek yang di-custom-made untuk warga-warga industri. Kita ada pelbagai program, dan kita juga ada program kompetensi yang kita laksanakan bersama dengan badan-badan pengiktirafan yang tertentu seperti JKKP ataupun Jabatan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan, Suruhanjaya Tenaga, HRDF Corp dan sebagainya. Dan satu seterusnya adalah UMP Advance juga menawarkan program pembangunan sosioekonomi di bawah Geran Pelaksanaan NCER dan ECRDC, yang mana kita memfokuskan program latihan akademik dan latihan kemahiran keusahawanan bagi membantu belia rentan, ibu-ibu tunggal, belia-belia berisiko di bawah program peningkatan kemahiran, dan kita buat di Pahang, Perak dan Pulau Pinang. Dan kita juga sedang menceburi satu kluster program baru di mana sebagai elemen pendigitalan kita mula menawarkan sistem pembelajaran dalam talian dipanggil Ilmu Plus Plus, yang mana di sini juga dari segi pembelajaran program akan mengguna pakai sistem pembelajaran dalam talian kita sendiri. Right, seterusnya saya pergi kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025. Di dalam Mirul, kalau masa Mirul cerita yang pasal UMP Advance tu, kalau kita masukkan slide yang produk UMP Advance tu boleh tak? Boleh. Dalam slide apa? Yang slide dekan tu. Alright, cuma saya nak minta ni, saya tak ada yang the latest ni, saya minta Azwan bagi pada saya, Camik. Sebab yang ini, yang pendigitalan ni saya tak masukkan yang detail tu. Saya rasa yang slide tu memang lagi detail. Ayo nanti Azwan masuk. Nanti masuk sebelum Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ni masuk slide tu. Yep. Zari boleh Zari? Zari di sini kan? Saya ada sini kan. Zari. Azwan di sini tak Azwan? Azwan tak ada ni. Nah, Azwan. Ya. Slide masuk. Jadi tu still. Okey. Macam mana? Saya nak ada muka. Nak ada muka dia cakap. Kalau yang Haji Amirul ni bagi muka Haji Amirul je. Lepas tu nanti kalau masa moderator tu bagi semua. Boleh? Dia keluar semua kan? Kalau yang Haji Amirul ni letak muka Haji Amirul je lah. Betul? Nanti yang tak ada, cuma nanti dekat pusingan yang bawah nanti, pusingan yang ketiga tu nanti dia ada video kan, yang tu video tapi nak ada muka dia orang juga macam ni. Okey. Boleh ke tak?
Alright. So yang ni keluarkan bukan jam dulu lah. Okay, alright. Saya teruskan. Ayu. Ya. Okey, nanti sebelum plan pembangunan pendidikan ni, saya suruh Azwar masuk ni satu slide tentang produk UMP. UMP Advance. Yang slide tadi Ayu. Yang Miro cakap tadi semua ada dalam slide tu. Oh, okey. Slide tu yang mana ya? Nanti Azwar bagi. Saya cakap dia. Kejap lagi dia masuk, kita tengok nanti. Okay, alright. Okay, alright. Seterusnya, boleh Faiz, saya proceed Jamil ya? Boleh aja. Seterusnya, bagi pembelajaran sepanjang hayat di Malaysia, dilaksanakan secara formal dan tak formal di institusi pendidikan tinggi dan juga di tempat kerja. Dan di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2016-2025, bagi pembelajaran sepanjang hayat adalah salah satu daripada lonjakan yang ditetapkan oleh kerajaan, dan ini adalah satu agenda nasional bagi meningkatkan pendidikan rakyat melalui pembelajaran sepanjang hayat. Okey, seterusnya saya pergi kepada perkara berikutnya berkenaan dengan program pembelajaran sepanjang hayat yang dilaksanakan oleh UMP, dikawal dan ditadbir urus oleh kerangka dan standard program pembelajaran sepanjang hayat yang diluruskan oleh SNAP. Perkara bermula daripada penawaran program sehinggalah ke convocation program perlu melalui satu proses jaminan kualiti yang tegas dan perlu diikuti oleh semua pelajar. Dan seterusnya saya ingin mengambil masa Puan Fazni untuk menerangkan berkenaan dengan konsep pelaksanaan program pembelajaran sepanjang hayat. Okey, untuk pembelajaran sepanjang hayat, kita boleh mendefinisikan sebagai satu pendidikan dan latihan untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kompetensi individu, sama ada formal tadi di institusi pendidikan ataupun secara tak formal di tempat kerja. Pendidikan PSHUP adalah salah satu proses pendidikan yang disusun secara fleksibel melalui satu sistem, dan pelajar boleh mengikutinya secara pembelajaran secara ta'adun dan dilaksanakan secara sukarela. Alright. Boleh kita pergi perkara berikutnya. Sebelum plan pembangunan pendidikan ni masuk slide. Saya dengar suara YouTube. Tu yang Kak Ayu punya tu. Kak Ayu tak mute. Macam mana? Kak Ayu tak mute, jadi dengar suara latar kat belakang. Apa? Oh, yang okey. tadi tu. Sekejap Okay, right. Next slide boleh tak? Nas. Okey, seterusnya saya ingin menerangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan kerangka kelayakan PSH. Di Universiti Malaysia Pahang, penawaran program pembelajaran sepanjang hayat adalah terdiri daripada 6 peringkat yang utama, iaitu bermula daripada sijil profesional 1, sijil profesional 2, sijil profesional 3, diploma profesional, bachelor eksekutif dan master eksekutif. Yang mana setiap peringkat program ini mempunyai nilai kredit yang tersendiri, dan setiap pemohon ataupun pelajar yang ingin mengikuti program perlu menyelesaikan nilai kredit tersebut sebelum boleh pergi ke peringkat-peringkat program yang seterusnya. Alright. Saya serahkan kepada Puan Fazni. Okey, terima kasih Tuan Haji atas lontaran konsep falsafah pembelajaran sepanjang hayat tadi dan juga memperkenalkan produk-produk yang ditawarkan oleh UMP Advance yang pada pandangan saya ianya merupakan penjelasan yang terperinci dan menarik. Okey, di mana pembelajaran sepanjang hayat ni akan dapat membantu anda untuk bekerja. Okey, sebab apa? Sebab anda tidak akan ketinggalan dalam maklumat terkini mengenai trend, perkembangan industri dan juga secara tak langsung anda berpengetahuan dalam pekerjaan anda sendiri. Okey, serta dapat menyesuaikan diri dengan perubahan semasa. Okey, sebelum saya beralih ke ahli panel kita yang kedua, jom kita saksikan dulu bingkisan video ini yang pernah menjadi viral satu ketika dulu. Silakan. My name is Faisal Rosali. I work as a senior after sales manager in one of the leading European brands in Malaysia.
When you work as in the after sales, you involve a lot in with people and the operations, so your time are mostly occupied. And I've always been taught about life is about riding a bicycle, so I don't want to get off of the bicycle, so I have to keep moving, and UMP provides me the solution, in particular of convenience, and it suits me well. So UMP the best. Thank you. Hai, selamat tengah hari. Nama saya Muhammad Syukri Abdul. Saya seorang pengurus di Situ Pemandu, pengurus bahagian ini latihan dan juga perhubungan corporate. Jadi program ini, program Master Executive ini yang dianjurkan oleh UMP ini bagi saya sangat menarik dan juga boleh disesuaikan dengan jadual waktu masa saya bekerja. Jadi saya rasa sangat interesting program ini dan saya sangat bersemangat untuk meneruskan sehingga saya dapat complete dan bergraduat nanti. Sebagai saya ucapan tahniah dan terbaik kepada UMP. Nama saya Asrul Effendi Mokhtar. Panggil saya Asrul. Saya dah berada dalam industri otomotif, especially dalam lebih kurang 24 ke 25 tahun. Sekarang saya memegang jawatan sebagai Senior Manager di Naza Euromotor. Berkenaan dengan kursus yang saya ambil hari ini, dia sangat-sangat berbaloi dan sangat-sangat diperlukan sebab pengalaman dah ada, sedikit qualification dah ada daripada mula. Kini saya tekuk tambah dengan mengambil master untuk memperkukuhkan lagi saya punya perjalanan karier saya dengan ditambah dengan ada master walaupun dia sekadar eksekutif. Tapi bagi saya berharga sebab untuk melangkah dengan lebih jauh dalam industri, tak semestinya dalam industri otomotif, dalam pujuk industri dengan berbekalkan master eksekutif, insya-Allah. Surya. Okay. Oh, nama dia video baik. This is the dream for the family and dream for Shaswita, for me to continue my studies, and this is what I've achieved today. Saya tengah tengok kat YouTube. Pahang. Saya tengah tengok tapi tak masuk got lagi it yang tu. with Dia honors sekarang ni tengah and ambil all dengan the cakap. subjects with A, right? Grading of A, and the CGPA is 3.95 with honors lah. So thank you very much, Sekiro Resources. Thank you very much to all my colleagues, and thank you very much to my daughter who inspired me to do this Master MBA, Masters in Business Management. Thank you. Love you guys. All right. Okey, untuk makluman penonton, paparan video itu tadi telah dikongsi lebih 300,000 di YouTube dan juga telah mendapat komen lebih dari 1,000. Okey, semoga perkongsian paparan video tadi dapat menjadi sumber inspirasi kepada kita semua. Okey, memang kita tak dapat menafikan bahawa pembelajaran sepanjang hayat ni amat penting untuk kita semua. Tapi untuk berjaya dalam kerjaya juga bukanlah sesuatu yang mudah. Jadi bolehkah Encik Surya kongsikan bersama kami semua apa yang mendorong Encik Surya untuk terus belajar dan bagaimana menghadapi cabaran semasa bergelar pelajar dan juga pekerja dalam satu masa. Dipersilakan. Siapa jadi Surya? Cik Navi cakap. Tuan Haji atas Surya. Cik Surya rumah dia kena ribut. Okey. Okey. Dia dah habis cakap dah Fazli. Okey, terima kasih Puan Fazli. Okey. Dia macam mengganggu sikit Kak Ayu sebab saya dengar suara latar kat belakang. Itulah tadi saya bila saya bercakap tu saya rasa macam terganggu sikit benda. Betul. Sebab saya sebab saya nak kena kontrol ni, tak apa saya slowkan sikit. Tak, bukan slow. Kan Kak Ayu boleh mute lah. Boleh mute. Nanti Okey, saya mute Tak pakai earphone lah, pakai earphone. Pakai earphone ada Ayu. Dah pakai earphone tapi yang belah sini ni kuat. Okey. Kenapa dia start balik? Oh, okey. Kira ini yang masuk awak video salah tu Tak.
Tak tahu sebab saya, tak tahulah. Tapi saya on yang macam biasa ni. Mungkin sebab rumah saya ribut kot. Dia lambat. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Sekejap. Saya keluar balik. Ya. Ya, ada. Okey, tak ada. Oh, okey. Saya punya lah lambat ni. Kak Ayu kena refresh kot YouTube tu. Ter-refresh. Okey. Okey, saya mute Saya mute diri saya. Okey. Okey. So kiranya Cik Navi pula. Cik Surya dah habis cakap so Kak sambunglah. Okey, terima kasih atas perkongsian panel kita yang kedua mengenai pengalaman beliau bekerja sambil belajar tadi. Kita sendiri dapat lihat pelbagai cabaran yang dihadapi untuk menghabiskan pengajian beliau, tetapi itu semua tidak menjadi faktor penolak untuk Encik Surya meneruskan pengajian beliau dan terus berjaya dalam kerjaya. Okey, baiklah. Sekarang kita beralih pula kepada ahli panel kita yang ketiga. Untuk makluman semua, Encik Lim Poh An merupakan penerima anugerah profesional pembelajaran sepanjang hayat UMP pada tahun 2019. Oleh itu, ayo kita saksikan bingkisan video inspirasi ini. Nama saya Lim Poh An, umur saya 53 tahun. Saya sekarang kerja dekat MUA, hilang namanya BTech Communication Malaysia Sdn Bhd. So saya ambil Executive Bachelor of Business Management, specially in industry operation. Saya berasa bangga saya menerima dapat Best Student Award untuk from UMP. I'm very proud that my husband Lim Poh An received this Best Student Awards for UMP. It's never easy that at this age he still pursue his dreams to go for further studies and excel in his studies. It's never easy and it's very challenging that besides taking care of his work, he also need to travel every weekend to attend the courses, do assignments and projects presentation. UMP Advanced Class. Tahniah diucapkan kepada Encik Lim atas penerima anugerah profesional pembelajaran sepanjang hayat UMP pada tahun 2019. Okey Encik Lim, saya difahamkan Encik Lim merupakan graduan Diploma Elektronik Teknologi dari Fenchia University Taiwan pada tahun 1990 dan mengikut pengiraan saya dah lebih 20 tahun Encik Lim tak berada dalam dunia pendidikan ni. Jadi apa yang memberikan motivasi kepada Encik Lim untuk melanjutkan pengajian? Dan saya juga difahamkan pada masa yang sama Encik Lim ni banyak terlibat dengan persatuan dan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Jadi macam mana pengurusan masa antara belajar, bekerja, keluarga dan juga masyarakat setempat? Dipersilakan. Abi, Cik Lim. Ridwan Encik Lim. Cik Lim Ridwan Ayah. Itu tadi. Ada. Okey, itu je. Okey, terima kasih kepada ahli panel ketiga kita kerana sudi menceritakan sebersedikit pengalaman beliau belajar sambil bekerja ni. Okey, jap. Jap.
Okey, apa yang dapat saya rumuskan, motivasi Encik Lim meneruskan pendidikan beliau untuk pengembangan dan juga sebagai langkah penting untuk menuju kemajuan dalam kerjaya beliau. Okey, baiklah, saya beralih ke soalan seterusnya. Dan yang ini saya nak tujukan kepada Tuan Haji, ahli panel pertama kita. Tuan Haji, saya dimaklumkan bahawa sekarang UMP Advance telah membuka laluan kemasukan ke program profesional atau eksekutif PHS UMP bukan hanya melalui pendidikan formal saja, betul ke Tuan Haji? Jadi boleh tak Tuan Haji kongsikan kepada semua laluan kemasukan ke program PHS UMP yang dimaksudkan? Silakan. Okay, masuk slide ni. Nas. Rasa kena pecah. Terus pergi ni kot Nas. Terus pergi seterusnya. Yang ni tak payah. Keluar tak? Okey. Dapat? Okey, right. Terima kasih Pak Fazmi. Izinkan saya menerangkan sedikit berkenaan dengan kemasukan ke program PSH melalui pengalaman terdahulu. Bagi menyokong amalan pengiktirafan pengalaman pembelajaran dahulu secara formal dan tak formal, yang mana ini juga adalah salah satu inisiatif yang digariskan oleh pihak kerajaan di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Negara 2015 hingga 2025 di bawah lonjakan ketiga, iaitu memperkasakan pembelajaran sampai hayat. Pihak UMPA telah mengambil satu langkah proaktif untuk mengenalkan satu dasar pengambilan kemasukan baharu yang dikenali sebagai Recognition Prior Experiential Learning ataupun REPEL. Di mana REPEL ini terdiri daripada 3 kemasukan. Satu adalah dipanggil sebagai Recognition of Prior Experiential Learning A ataupun Admission Basis UMP, di mana pengiktirafan pembelajaran pengalaman terdahulu bagi tujuan kemasukan program. Pemohon akan menghantar portfolio dan perlu menghadiri ujian kompetensi dan akan dinilai oleh pihak UMP. Seterusnya akan diberi satu penyataan keputusan bagi kemasukan ke program yang bersesuaian dengan pengalaman pekerjaan mereka. Seterusnya, Recognition Prior Experiential Learning REPLC PSH UMP, di mana ini adalah pemindahan kredit berdasarkan pengalaman pekerjaan terdahulu. Pemohon perlu menghantar portfolio kepada pihak UMP Advance dan perlu menghadiri ujian kompetensi yang kita buat secara dalam talian dan akan dinilai oleh penilai, yang mana kita akan mengambil tahun pengalaman pekerjaan mereka untuk dipindah kredit, mendapatkan pemindahan kredit bagi modul-modul yang diambil ke program PSH UMP yang terdiri daripada sijil profesional, diploma profesional, bachelor eksekutif dan master eksekutif. Untuk makluman hadirin sekalian dan panel-panel, bagi program REPLC ini, ianya akan menjimatkan masa pelajar-pelajar program PSH. Instead of kalau sebelum ini mengambil 2 tahun, mungkin selepas ini perlu mengambil 1 tahun setengah saja. Ini analogi yang mudah. Dan akhir sekali adalah melalui kemasukan dipanggil sebagai Continuing Professional Development ataupun CPDC PSH UMP, yang mana di sini pelajar-pelajar ataupun pemohon perlu membuat pengumpulan aktiviti, portfolio dan akan disahkan oleh badan kepentingan untuk tujuan pengaduan kredit. Pelajar tidak perlu attend kelas dan mereka perlu menghadiri 4 elemen penilaian ini, iaitu penilaian portfolio, keduanya adalah penilaian kompetensi, ketiganya adalah lawatan lapangan dan keempatnya adalah capstone project yang saya akan ulas secara detail selepas ini. Boleh kita pergi kepada perkara berikutnya? Okey, ini sepatutnya masa saya cerita tadi, Faz. Ya. Masa saya cerita tadi, sepatutnya dah tembak yang slide yang kedua tadi kan? Betul. Yang tu patutnya lagi detail lah. Ini ke? Betul. Yang tadi tu sekejap je yang menunggu tadi. Yang tadi tu sekejap je. Lepas tu pergi ke slide ni, lepas tu terus pergi kepada bila saya cakap pasal CPDC tu kan, pasal apa portfolio semua tu, Nas tu pergi slide yang ni. Ni. Ini. Next. Seterusnya aja bagi saya lihat seterusnya lah. Bila cakap seterusnya, next slide. Okay, right.
Next lagi. Okey, secara ringkasnya hadirin sekalian, saya boleh ringkaskan melalui kaedah pelaksanaan kemasukan melalui pengiktirafan pengalaman terdahulu ataupun recognition prior and special learning pembelajaran sepihak UMP. Ini adalah satu platform untuk warga kerja di sana meningkatkan ilmu pengetahuan dan kompetensi diri melalui 3 kemasukan. Kalau untuk REPEL A bagi tujuan kemasukan ataupun admission, pemohon perlu mengisi ujian portfolio, ujian kompetensi dan portfolio, mengisi portfolio, assess dan kita akan bagi satu penyataan kemasukan. Bagi peringkat REPEL C pula, pemohon yang memohon untuk REPEL C perlu mengisi ujian kompetensi dan portfolio dan akan mendapat pemindahan kredit bagi beberapa modul yang akan diikuti bagi program PSH nanti. Dan CPDC ini lagi luas, lagi fleksibel di mana pemohon yang mengikuti program tidak perlu attend ke kelas, tidak perlu hadir ke kelas, cuma perlu mengisi ujian kompetensi, portfolio dan penilai UMP akan datang untuk mengakses, menilai kompetensi pemohon tadi di tempat kerja ataupun di tempat perniagaan mereka dan akhir sekali semuanya akan dikompilkan melalui projek. Projek ini adalah salah satu pembuktian dan pengendapastian kompetensi di mana pemohon perlu melaksanakan satu projek yang berkaitan dengan solusi di tempat kerja dan sekiranya selesai 4 komponen ini kita akan bawa untuk penganugerahan program. So ini adalah secara seberingkas berkenaan dengan pelaksanaan pengiktirafan pengalaman terdahulu. Muhammad Faiz. Betul juga Encik Nabi cakap tu. Bagi saya pula komen. Betul. Okey, terima kasih Tuan Haji Amirul atas perkongsian beliau berkenaan dengan laluan kemasukan ke program profesional dan juga eksekutif PSH UMP ini. Apa yang saya boleh simpulkan di sini, konsep laluan kemasukan yang diperkenalkan oleh UMP Advance membuka banyak peluang kepada orang di luar sana untuk melanjutkan pengajian. Okey, dengan ayat yang lebih tepat dan mudah lagi, pendidikan untuk semua. Okey, baiklah, saya ke soalan seterusnya. Saya nak tujukan soalan ni kepada ahli panel kita yang ketiga, Encik Lim. Encik Lim, sekarang ni saya ada dengar Encik Lim nak merancang untuk melanjutkan pengajian ke peringkat Master Eksekutif Pengurusan Perniagaan PSH UMP dan juga akan mengguna pakai pengalaman pekerjaan sedia ada untuk pindah kredit. Boleh Encik Lim terangkan lebih lanjut berkenaan dengan perkara ini? Dipersilakan. Cik Lim tak keluar. Okey, terima kasih Cik Lim atas penjelasan yang bagi saya cukup memahamkan semua penonton. Maksudnya mana-mana pekerja yang dah mempunyai pengalaman kerja berkaitan dalam salah satu modul atau kursus yang diikuti, anda semua boleh menggunakan platform tersebut untuk pindah kredit dan dalam masa yang sama anda boleh jimatkan masa untuk belajar. Okey, tidak semua orang berkesempatan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi disebabkan oleh faktor kengkangan masa dan sebagainya. Tapi berbeza dengan pandangan ahli panel kita yang kedua iaitu Cik Suria, sebab saya juga difahamkan Encik Suria sedang merancang untuk melanjutkan pelajaran ke Master Eksekutif Pengurusan Projek di UMP dengan menggunakan pakai laluan CPDC yang telah diterangkan oleh panel pertama kita Tuan Haji tadi. Jadi saya nak tanyalah Cik Suria. Cik Suria boleh terangkan dengan terperinci berkenaan dengan laluan kemasukan ke program PSH UMP yang menggunakan pakai pengalaman pekerjaan bagi tujuan penganugerahan program CPDC tadi. Dipersilakan. Mak Limah pergi kedai beli cucur. Pergi-pergi cucur habis. Terima kasih Puan Moderator. Lapar, tiba-tiba lapar. Okey, terima kasih Cik Suria atas penjelasan yang terperinci tadi. Dengan kata lain, laluan kemasukan CPDC ni, pemohon tak perlu pun nak hadir ke kuliah, tak perlu join kuliah dalam talian, tapi pemohon hanya perlu melengkapkan tugasan-tugasan seperti penyediaan portfolio, buat ujian kompetensi dan akan ada penilaian lapangan di tempat kerja oleh pihak UMP dan juga projek untuk melayakkan pemohon dianugerahkan persijilan daripada UMP.
Okey, saya mohon kepada semua penonton-penonton untuk share, like dan juga komen sesi live kita pada hari ini. Okey, jika ada sebarang persoalan dan juga pertanyaan, boleh diajukan di ruangan komen dan kami akan cuba menjawab satu persatu pertanyaan anda. Okey, insya-Allah. Okey, baiklah kita teruskan lagi dengan persoalan. Okey, saya tujukan lagi soalan ni pada panel kedua kita iaitu Cik Suria. Okey Cik Suria, memandangkan pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dalam talian, ada apa-apa cabaran dan halangan tak sebagai pelajar dewasa dan bagaimana Encik Suria menghadapinya? Silakan. Susah cabaran. Itulah, terima kasih. Okey, terima kasih Encik Suria atas perkongsian beliau sebentar tadi. Okey, so memandangkan pandemik sekarang ni, benda tu tak menghalang lah untuk kita terus belajar. Okey, so kita beralih ke soalan seterusnya. Yang ni saya nak tanya pada ahli panel kita yang ketiga. Jadi saya nak tanya Cik Lim. Cik Lim, apa reaksi keluarga, staf liaan dan juga majikan Encik Lim sendiri bila mengetahui Encik Lim nak melanjutkan pengajian di dalam program ni? Silakan. Sangat happy. Dia sangat happy. Okey, terima kasih Encik Lim atas perkongsian beliau sebentar tadi. Sekejap, yang ni kita akan masuk. Dia ni tak ada video dah kan Kak Ayu kan? Tadi masa siapa? Masa Lim yang sesi ni, masa dia cakap dia ada gambar, dia ada video tu. Betul, sama dengan Cik Suria tadi kan? Patutnya. Saya tak boleh tengok YouTube. Ada, boleh check. Cuba check. Siapa yang jaga queue ah? Yep. Apa? Video ada, suara Dia tak ada suara. Tak ada suara dia. Kiranya suara. Faham. Ya. Suara individu orang yang bercakap. Orang yang bercakap je. So dengar maksudnya just nak bagi hint, Kejap. just nak bagi Campur hint aduk pada Nas. Just nak bagi Sekejap. hint lah. Bila Faz cakap pasal yang share, like semua, okey, menjawab persoalan satu persatu. Lepas tu bila masuk Cik Suria je, soalan kepada Cik Suria tu, bila Cik Suria akan bagi tahu terima kasih, terus masuk video gambar tanpa audio tu. Just audio dia bercakap je lah. Oh ya ke? Okey. Sorry. Nak bagi hint. Sorry. Fira control. Blur. Okey. Ya, betul. Tapi nak bagi hint, kita masuk pusingan ketiga tu, bila Kak Faz cakap, saya mohon semua penonton untuk share, like tu, kita dah masuk pusingan ketiga. So pusingan ketiga ni akan ada video gambar tanpa audio pada panel-panel lah. 2 orang panel je lah yang ni. Okey. Faz, mungkin juga masa ni awak boleh cakap macam ni, penonton-penonton di paparan, penonton boleh lihat lah, ini adalah gambar-gambar, itu pun mungkin satu cue juga kot. Jap. Macam mana masuk kali tadi? Betul, nanti orang akan fokus kepada gambar, bukan yang dia cakap. So kita just buat in between je sebenarnya, tak perlu announce rasanya. Okay, Kak Faz cuba. Okay, Kak Faz cuba sekali. Alright, so Kak Faz cuba, okay? Okey, baiklah kita teruskan lagi dengan persoalan. Encik Suria, memandangkan pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dalam talian, ada apa-apa cabaran dan halangan tak sebagai pelajar dewasa dan bagaimana Encik Suria menghadapinya? Silakan. Lepas tu bila Cik Suria cakap. Itu saja komen saya. Itu pandangan saya lah. Kan? Okay, terima kasih. Ada keluar.
Tapi macam ada suara ke tak? Ke Cik Nafi punya? Boleh Okey, beres. Okey, so ni yang Cik Lim pula Okey, terima kasih Cik Suria atas perkongsian beliau sebentar tadi. Okey, kita beralih ke soalan seterusnya dan saya nak tujukan soalan ni kepada ahli panel ketiga kita. Jadi saya nak tanya Cik Lim, apa reaksi keluarga, staf seliaan dan juga majikan Cik Lim sendiri bila mengetahui yang Cik Lim nak melanjutkan pengajian di dalam program ni? Silakan. Apa? Okey, terima kasih Encik Lim atas perkongsian beliau sebentar tadi. Baiklah, kami di UMP Advance bukan saja sentiasa memberikan anda informasi, tapi kami juga memberikan inspirasi kepada semua. Okey. Aha. Repeating. Tak apa, teruskan je. Teruskan. Teruskan je. Tak mau sebab dia tak ada lagu kan? Kalau saya fikir macam ni, habis video tu kita tunjuklah muka dia. Ada, semalam kita buat rehearsal, video tu habis dulu, dia cakap banyak. Tak, habis dah habis video tu kita tunjuk muka dia. Boleh juga. Yang ni adalah pusingan soalan pertanyaan dalam komen FB ataupun YouTube lah. So yang ni soalan kita nak rancang ke macam mana? Sebab semalam yalah kita cakap nak bincang hari ni kan. Kalau tak saya akan ada tanya soalan, contoh soalan. Alright, so saya bacakan beberapa soalan yang ada dekat ruangan komen kami ni. Antara soalan ni berbunyi, okey, macam mana cara nak mohon untuk permohonan apel ni? Contoh soalan ni. So yang ni Tuan Haji akan terangkan lah. Okay. Boleh buat rancang pun tak apa. Rancang soalan ni. So Tuan Haji Amirul okey dengan soalan tu? Okey. Okey, so saya akan Fazni. Ya. Soalan ni siapa akan masuk dalam chat besok? Kita decide yang ni. Betul. Rina. Kena decide terus. CB. Okey, macam ni. Soalan saya nampak Cik Hamid. Ya. Kita limitkan soalan lah. Macam Nabi, Surah dengan Rizwan ada kat sini. Saya cadangkan soalan kita lebih kepada macam ni lah. Maksud dia soalan dia mungkin Navi boleh tembak esok. Saya seorang warga kerja yang dah ada pengalaman 10 tahun bekerja sebagai eksekutif. So apa program yang sesuai untuk saya untuk masuk ke Repel ni? Itu antara soalan lah. Faham? So maksudnya Faz, dia akan ada dua bentuk soalan. Satu soalan yang daripada audiens benar. Itu geng-geng ni Ridwan semua akan jawab secara online. Okey, boleh. Kemudian 3 soalan lagi tu yang akan dipost oleh Cik B, oleh Ridwan. 3 soalan, soalan lagi siapa? Itu yang akan di-take up oleh Fazni untuk tanya pada panel.
Okey. Saya cadangkan macam ni Cik Amir. Satu panel satu soalan lah kot. Macam saya. Satu panel satu soalan. Macam saya mungkin soalan tu Zura, Navi ataupun Wan tanya. Saya eksekutif umur 30 tahun, saya dah kerja 10 tahun, saya tak ada education. So saya nak sambung belajar. Rempel mana yang sesuai untuk saya? Itu soalan dia lah. Okay, Navi ambil soalan ni Navi. Boleh Navi. Besok tanya dalam mana? Surya Navi mana? Boleh dah. Ambil soalan ni. Saya nak ambil soalan mana ni? Wan Lim mana Wan Lim tadi? Wan Lim? Ya. Lim. Ambil soalan yang tadi yang Fazni tanya mula-mula tu apa Fazni? Bagaimanakah cara membuat permohonan apel? Tak apa, itu saya jawab lah. Nanti ada slide. Apa ni? Nanti bila keluar dan chat, bila si Navi hantar the chat, Fazni cakap lah soalan tu. Fazni cakap, okey, untuk apply boleh masuk ke laman web kita, bla bla bla. Saya rasa macam ni sebab memandangkan Haji dah jawab untuk soalan, contoh kata yang Cik Navi nak tanya pada siapa program tu kan. Untuk soalan permohonan ni saya bacakan first soalan dan saya akan terangkan cara permohonan dia macam mana. Based on slide tadi lah Haji, yang ingat tak tadi slide tu? Maksudnya bila saya nak terangkan berkenaan dengan cara permohonan untuk apel ni, tim IT kena ready dengan slide yang last kali tu, NAS. Nampak tak NAS? Tapi yang tu tak update lagi lah sebab saya tunggu link daripada Fira juga Fira kan untuk sistem tu. NAS boleh pancar dulu tak yang tu? Yang mana tadi? Sekejap, tak fokus. Last slide. Last slide dia ada cara permohonan, permohonan. Ya betul, cara permohonan. Okey, sekejap. Okey, sekejap saya baca dulu Saya baca dulu soalan. Okey, tunggu sekejap. Okey, alright. So saya bacakan beberapa soalan yang ada dekat ruangan komen kami ni. Antara soalan tu yang berbunyi, okey, bagaimana cara nak buat permohonan apel ni? Okey, lepas tu saya akan jawablah yang ni. Okey, so untuk cara permohonan bagi apel ni, tuan-tuan jangan risau, okey. Okey, anda boleh scan barcode sekian. Okey, anda teruskan pengisian maklumat dan pihak UMP akan yang ni sahaja Nash Tapi nanti Fas. Ya. Bukan nombor IC lah Fas, nombor KP. Tak, yang ni saya buat panduan je, nanti kita orang akan buang, kita orang letak okey. Ni panduan saya je tadi untuk bagi sistem pada Fira. Nanti kita orang akan update balik yang ni. Kita orang akan bagi yang latest. Okey. Tapi tunggu Fira bagi link Okey, ni untuk maklumat lanjut ni nombor ni betul Ini untuk ni tukar yang kat belakang tu, yang 011267 tu buang. Tukar nombor saya, 012. Kenapa Faz ganti yang slide sebelum ni tak payah kot sebab kita dah bagi ni. Minta diorang apply ni Bila kita maksudnya masuk saya check Fira. Ini tu masuk dalam web kita. Nanti masuk. Ya betul, masuk. Yang ada sekarang ni adalah kita Google Form. Macam mana kita masuk Google Form? Google Form tu kalau boleh, yang scan ni ganti kepada Google Form tadi lah. Tu dia masuk dalam tu boleh tak? Slide ni akan tembak lama. Boleh? Sekejap Haji sebab saya rasa Sistem dah apply je. Sekejap. Apa nama? Share harga yuran permohonan apel. Harga tu tunggu dulu boleh tak? Sebab kita nak buat grafik. Belum lagi. Soalan ni boleh jadi live esok. Betul. Yang tu betul. Soalan ni boleh jadi live. Kalau boleh soalan ni, kalau orang tanya patahkan soalan tu. Boleh? Silat. Kalau bagi range harga tak boleh Haji? Boleh je. Saya standby lah hari Selasa esok. Akan ada soalan tu. Takut juga. Betul. Tahu tapi kalau boleh PM lah pada orang yang tanya soalan tu. Okay. Haji sebab saya concern
untuk permohonan ni sebenarnya dia ada dua jenis permohonan. Permohonan untuk kemasukan ke program PHS dan permohonan untuk apel. Betul tak? Betul tak? Jadi kalau macam yang tadi tu, slide yang first tu adalah untuk macam mana nak buat dua Sekejap, tengah fikir. Dalam Google Form tu dia ada 3 lah, Repel A, Repel C, Repel C. Betul kalau dia nak masuk ke program profesional tu saya letak link apa dia nak ambil. Program profesional CJ ke diploma ke? Boleh Fira buat macam tu Fira. Maksud melalui Repel, bila dia masuk ke Repel, dia akan terus pergi Repel A, B, A, C, CBDC. Dia ada 2. Kemudian kalau dia pilih untuk kemasukan terus sebab dia dah ada diploma dan sebagainya, dia masuklah dia nak pilih program apa, kita teruslah cadang program apa, Master Project Management, Master Business, Bachelor Electric, Diploma Perniagaan. Wan kena bagi list program tu Wan. Okay Fira. Kalau boleh letakkan 4 program je, jangan letak banyak-banyak. Boleh juga yang tu. So maksudnya Fira, maksudnya tadi kan akak ada bagi pilihan khusus tu kan? Okey kan akak bagi 3 dah, yang apel A, C dan juga CPDC. So boleh masukkan lagi 4 program yang Haji masukkan tadi untuk pilihan program. Maksudnya kita just nak data jugalah kan Haji? Ada yang apel C, CPDC. So sekarang ni masukkan pilihan khusus. Tambah. Betul. Tak dia asing. Maksudnya akan ada master executive Lepas tu ada diploma professional Okay, ada CJ tak kan. So tengok pilihan khusus. Rasa Haji cakap 4 tadi, kita bagi 4 je lah dulu. Nanti kita boleh offer yang lain. Kita nak data. Kan Haji? Kalau macam tu jadi macam ni tu. Sekejap saya share. Dia akan jadi macam ni. Okey. Kalau dalam Google Form tu, bila dia masuk Repel, bila dia masuk kejap saya nak kena tak ada. Bila dia masuk Repel, dia terus pergi okey, Repel A, Repel C, Repel CBDC. Faham tak? Okey, kemudian kalau dia klik untuk program profesional, dia tu masuklah, dia pergi ke diploma profesional, bachelor dan master executive. Okey, Wan punya tugas adalah untuk saya nak program project management dalam ni, business management dalam ni. Lepas tu saya nak bachelor executive ni, kau letakkan semua list program, minta dia tick je. Kita nak prospek tu isi dulu. Boleh tak? Rizwan dengar tak? List program. Sebab ini adalah untuk orang yang tak ada kelayakan akademik tapi dia ada pengalaman kerja. Ini adalah orang yang ada kelayakan akademik dan dia ada kelayakan kerja. Jadi dua berbeza. Saya print screen lah dalam group kita. Boleh? List program juga. So kerja sekarang Wan dengan Zura bagi list of program pada Pira. Saya nak detail dia, nama, nombor kad penalan, lagi apa macam Kak Fazi bagi. Mirul, list program model AB je kan? Model AB tapi Zura kalau boleh masukkan lagi 2 lah program daripada, maksud dia setiap peringkat tu program model A pun, model CD pun masuk sama sebab kita nak tahu program apa yang tengah famous sekarang. Situ pun boleh jadi analisis kita juga. Boleh? Maksudnya semua program partner ke macam mana? Tak semualah. Tak semua. Macam safety masuk, pilih program operation management masuk. Industrial engineering masuk. Okey. Plantation masuk. 4 je. Saya nak 4. 4 daripada CD, 4 daripada
Okey. AB tadi. Nama program je kan? Tak payah letak partner, tak payah letak kan? Ya, betul. Yang repel tu, itu straightforward. Maksud dia nak repel yang emission ke, repel yang credit transfer ke, repel ekspedisi ke. Yang kita nak sebenarnya dia punya data tu. Data dia, baru kita boleh follow up. Yang ni saya nak kena bagi dekat siapa untuk? Okey. Fira Asia Afira Adnan. Asia bagus. Okay, alright. Okay, alright. Empat saya pula, Cik Hamid and the team, saya akan tambah baik slide tu supaya lagi simplify. Bila saya nampak dalam ni, saya akan kurangkan lagi slide. Saya dah terima daripada Azwan yang slide yang produk tu. Dan saya nampak macam ni, saya rasa pathway kita dah cerita sebab kita akan ada beberapa siri lagi kan Cik Hamid kan? Pathway tu present dalam bentuk yang datang. Hari ni kita fokus pada repair ya kot? Ya, betul. Kalau tak, semua pathway tu kalau nak bincang pun detail tu. Detail sangat. Bagi saya nampak memang saya sendiri pun masih nak faham lagi Cik Hamid. So pathway tu saya nampak untuk next presentation, next sesi webinar kita fokus pada pathway. Yang ni kita fokus untuk repair sebab nak wujudkan kesedaran berkenaan. Kalau kita masuk dalam semua maklumat banyak pun orang susah nak pick up. Susah nak pick up. Betul, setuju. Maksud dia kita nak sebenarnya ada dua je objektif. Satu objektif kita nak kenalkan graduan kita hebat-hebat. Ada CEO, kemudian dia orang pun sibuk tapi dia boleh sambung belajar. Kedua kita nak cerita pasal repair. Itu je. Cukup lah kita fokus tu. Saya fikir cukup dah, Dirul. Kita orang pun confused. Apa banyak sangat benda. Betul. Tapi next lagi baru kita cerita pasal pathway tu. Alright, clear. Saya rasa dari situ saya Cik Hamid. Yang lain tu saya puas hati lah. Mungkin Cik Hamid wrap up kot. Macam mana apa Cik Hamid punya pandangan? Okay. Satu, saya frank speaking, saya nak tengok dia flow tu saya masih tak puas hati lagi. Pasal tadi ada benda-benda yang kita tak macam tak lancar nampak. So minta Dayu tolong buat lebih orang kata dia punya flow tu lebih sistematik lagi supaya Afira boleh faham. Dia punya orang kata panggil kita selalu panggil apa tu? Dia punya proses tu, dia punya atau cara pentadbiran tu. Yang tu kena detailkan bagi Kak Afira. Okay, time ni macam Faz kena duduk Faz sebut benda ni je, perkataan ni. So Afira kena tunjukkan video ni. Kena tunjuk benda-benda macam tu, detail. Boleh? Macam tu lagi bagus supaya dia boleh masuk. Faham. Faz ni. Ya, dengar. Faz ni tolong baca skrip Faz ni yang memula tu bila Faz ni nak memperkenalkan Mirul. Okey. Baca sekejap saya dengar. Okey. Baiklah, saya memperkenalkan ahli panel kita yang pertama iaitu Tuan Haji Amirul Ahmad selaku pengurus besar di Jabatan Pengurusan Profesional dan Pendidikan Fleksibel UMP Advance. Okey, beliau merupakan subjek matter expert dalam pelaksanaan program akademik pembelajaran sepanjang hayat ni. Okey, selain tu beliau juga merupakan certified trainer for bukan. Okey, ini satu lepas tu. Yang mana tu? Ada satu. The next session macam mana introduce dia? Ada satu lagi saya dengar tadi.
Okey, Assalamualaikum. Okey. Lepas tu pusingan kedua ke maksud? Dengar, pusingan kedua kot. Dengar jap. Okey. Laluan program tu ke? Bukan. Konsep dengan falsafah tu ke? Macam mana? Okey. Okey, bagi menjawab persoalan ni dengan lebih terperinci, saya nak ajukan soalan ni kepada ahli panel pertama kita iaitu Tuan Haji Amirul. Okey, pada pendapat Tuan Haji, apa yang dia maksudkan dengan konsep falsafah program pembelajaran sepanjang hayat, dan boleh tak Tuan Haji terangkan juga apa produk yang UMP Advance tawarkan? Dipersilakan. Okey, boleh tak dekat situ, dekat mula kita dah kenalkan Tuan Haji Amirul sebagai panel expert kan? Betul. Kita ulang lagi sekali dekat situ boleh tak? Sebab apa? Kita nak tunjuk bahawa orang yang bercakap ni ada credibility. Okey. Okey. So, yang ni saya ajukan soalan ahli panel ni. Okey, bolehlah nanti saya cakap memandangkan Tuan Haji merupakan subjek matter expert bagi pelaksanaan program akademik pelajaran hayat ni. So saya nak tanya sikitlah dengan Haji cakap macam tu, boleh ke macam mana masuk Okey, betul macam tu. Jadi yang masa yang pertama tu, kita kena cerita first baca balik yang pertama-tama tadi tu, pengenalan yang mula-mula tu. Yang mula-mula pengenalan yang pertama. Okey. Tuan Haji Amirul Ahmad selaku pengurus besar di Jabatan Pengurusan Profesional dan Pendidikan Fleksibel UMP Advance, beliau merupakan subjek matter expert dalam pelaksanaan program akademik pembelajaran sepanjang hayat. Okey, dekat sini kita kena cakap bahawa Tuan Haji Amirul ni telah mempunyai banyak pengalaman dalam bidang pelajaran sepanjang hayat. Apa yang signifikan dalam yang telah dibuat oleh Tuan Haji Amirul ni? Kalau kita cakap just pengurus besar apa ni kan, tak nampak tu. Kalau saya cakap beliau merupakan subjek matter boleh expert. recap dari segi penulisan Haji Amirul sebelum ni, maksudnya Haji pernah terbitkan artikel berkaitan dengan PSH dan sebagainya. Cak itu cadangan aku. Nak tunjuk bahawa Tuan Haji Amirul subjek matter expert, kita boleh kata bahawa Tuan Haji Amirul ni telah terlibat dengan pembelajaran sepanjang hayat ni dah berapa lama? Dah 11 tahun. Macam tu, kita cakap itu ke Cik Amir? Macam mana? Dah 11 tahun nak cakap macam tu ke? Lebih dari 10 tahun terlibat dalam pembelajaran sepanjang hayat ni. Tuan Haji Amirul juga telah menerbitkan beberapa artikel dan surat khabar apa semua. Macam tu lebih kurang. Okey. Sebab kalau kita sebut nama jawatan, dia tak pergi selari dengan subjek matter expert ni. Haji nak masuk tak trainer TOT tu? Boleh kan? Kena masuk benda macam tu. Trainer tu penilaian HDF tu. Saya nampak tak ramai yang ada tu. Boleh je masuk kan? Because kita nak tunjuk apa tau? Dekat UMP Advance ni, kita ada memang seorang yang betul-betul subject matter expert. Pengalaman lebih daripada 10 tahun. Dalam. Dan mungkin Cik Amir macam ni kot, saya nak cakap apa, juga sering dipanggil untuk jadi panel bagi sesi-sesi PSH ke dan sebagainya. Bukan cakap kapasiti saya tu sebenarnya. Saya nak cakap UMP Advance tu. Saya ada share kan file yang slide pasal saya tu, ada Ada yang tu. Kita tak tembak yang tu, cuma kita nak tengok apa poin-poin dia, boleh tak? Okey, saya pancar yang tu lah. Yang mana je? Cek. Saya ada kot. Ada. Cek. Ini Sementara tu sementara nak tunggu file tu, saya minta soalan banyak-banyak sikit. Okey, dah ada 5 soalan. Dan nanti kita boleh select dari situ lah.